Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sejahtera. Bertemu lagi dalam channel Cikgu Fazli Handsome. Okey, untuk video kali ini kita akan kembali menyambung pembelajaran kita dalam siri modul SPM kertas 1 bagi modul yang ke-10 iaitu tajuknya Matematik Pengguna Pengurusan Kewangan. Okey, kita akan melihat beberapa contoh soalan yang berkaitan dengan topik ini untuk format kertas 1. Okey, tengok contoh soalan yang pertama. Antara berikut yang manakah susunan yang betul bagi proses pengurusan kewangan? Okey, untuk soalan ni dia dah bagi 5 langkah proses pengurusan kewangan tetapi tidak disusun mengikut turutan yang betul. Okey, jadi tugas kita sekarang kita kena pilih mana satu turutan yang pertama hingga turutan yang terakhir. Okay, kita tahu proses pengurusan kewangan ni dia ada 5 langkah. 1, 2, 3, 4 dan 5. So kita kena ingat langkah pertama dahulu, dia mesti mewujudkan dulu kita mesti tetapkan dulu matlamat kewangan. Keyword paling penting sini ialah kita menetapkan. Bila dah tetapkan matlamat kewangan, barulah kita boleh sambung dengan langkah-langkah yang berikutnya. Kemudian bila dah tetapkan matlamat kewangan, langkah yang kedua ialah kita mesti menilai kedudukan kewangan kita. Kita mesti nilai. Keyword dia ialah menilai. Menilai. So, bila kita dah menilai kedudukan kewangan kita, yang ketiga ialah barulah kita boleh mewujudkan pelan kewangan. Inilah nombor 3. Wujud. Wujudkan pelan kewangan. Langkah keempat, bila dah boleh wujudkan pelan kewangan, barulah kita boleh laksanakan pelan kewangan. Laksanakan pelan kewangan. Dan yang kelima dan yang terakhir sekali, dah buat semua 4 langkah tersebut, barulah kita boleh mengkaji semula dan juga menyemak kemajuan. Langkah terakhir, kaji dan semak. Kaji dan semak. Ini ialah langkah-langkah mengikut turutan bagi proses pengurusan kewangan. Menetapkan pelan kewangan, menilai pelan kewangan, mewujudkan pelan kewangan. Lepas dah wujud semua, baru kita laksanakan. Bila dah laksanakan, baru kita mengkaji dan menyemak semula. Jadi sekarang kita kena pilih jawapan mana satu yang mengikut turutan yang betul. Yang pertama ialah langkah yang kedua, A dengan B ni betul sebab dia mula dengan langkah 2. So C dengan D ni dah salah sebab dia bermula dengan langkah 4. Kemudian langkah yang kedua ialah yang nombor 4 ni menilai kedudukan kewangan. Jadi mana yang ada langkah 4 yang kedua? So jawapannya ialah A. Automatik jawapannya ialah A sebab lepas nombor 2 nombor 4 pula. Lepas nombor 2 nombor 4. So nombor B ni dah salah. So jawapannya ialah A. Alright. Tengok contoh soalan yang kedua. Antara berikut yang manakah bukan kunci komponen dalam konsep SMART semasa menetapkan matlamat? Sebelum kita nak menjawab, kita kena tahulah konsep SMART tu apa. SMART. S-M-A-R-T. Ini dalam bahasa Inggeris. Yang pertama specific. Specific ataupun bahasa Melayunya khusus. Khusus. Yang kedua, M tu ialah measurable. Measurable. Ataupun boleh diukur. Boleh diukur. Yang ketiga ialah attainable. Attainable. Ataupun boleh dicapai. Yang keempat, realistic. Realistik ataupun apa dia? Samalah bahasa Melayunya bersifat realistik. Dan yang kelima, time bound. Time bound ataupun dalam bahasa Melayunya tempoh masa. Ini dalam bahasa dia punya tarifan bagi SMART. So kita kena pilih mana satu yang tak ada dalam definisi ataupun mengikut tarifan SMART ni.
So boleh diukur, okay, ada jangka masa ataupun tempoh masa pun ada, khusus pun ada, yang tak ada apa, cuma matlamat. Okay, so jawapannya ialah D. Okay. Yang ketiga, pelan kewangan gagal dilaksanakan jika, ini soalan yang orang kata common sense lah. Okay, yang pertama bersabar, okay, betul. Fleksibel, okay, betul. Disiplin, betul. So berbelanja lebih daripada perbelanjaan yang dirancang, ini automatik memang confirm salah lah. So kalau kita ada perkara ni dalam kita punya pelan kewangan, automatik, okay, pelan kewangan kita akan gagal. So jawapannya ialah D, iaitu berbelanja lebih daripada perbelanjaan yang dirancang. Okey, tengok contoh yang keempat. Jadual di bawah menunjukkan sebahagian pelan kewangan bulanan bagi Encik Yasir. Okay, pendapatan bersih beliau ialah 3,300, tolak simpanan untuk dana kecemasan P, baki pendapatan 3,300 tolak P, perbelanjaan tetap 1,650, perbelanjaan tidak tetap 765, lebihan atau defisit ialah 390. Ungkapkan P sebagai peratusan daripada pendapatan bersih. Okey, sekarang soalan ni disuruh kita mencari nilai P ni. Okey, dalam bentuk peratus. Okey, sekarang nak cari nilai P ni, kita kena mula step ni daripada bawah lah. Okey, yang pertama kita tambahkan dulu daripada lebihan ni sampai kepada jumlah perbelanjaan. Okey, ketiga-tiga ni kena tambah. So, kita guna kalkulator. Okey, 1650 tambahkan dengan 765 tambahkan dengan 390. So, tiga ni kalau tambah akan dapat 2,805. Okey, sekarang ni baki pendapatan, okey, nilainya sama dengan 2,805. Jadi 3,300 tolak P sama dengan 2,805. So nak cari nilai P ni pindah ke kanan akan jadi positif, yang ni akan jadi negatif. Jadi P sama dengan 3,300 tolakkan 2,805. Okey, kita guna kalkulator. 3,300 tolakkan 2,805. Jawapannya 495. Ini nilai P dalam ringgit. Sekarang dia nak dalam peratus. So dalam peratus, okay, bila dalam peratus 495 kita perkan dengan apa? Pendapatan bersihnya berapa? 3,300 perkan dengan 3,300 darab dengan 100%. Okay, kita guna kalkulator. 495 perkan dengan 3,300 darabkan dengan 100%. Jawapannya ialah 15%. So, pilihan jawapan yang ada apa dia? Tak nampak Okay, pilihan jawapan yang ada 5%, jawapannya ialah C. Okey, tu cara kita nak mengira soalan yang keempat. Alright, sekarang tengok pula soalan yang kelima. Okey, soalan yang kelima. Pada bulan Februari 2020, Encik Patrick menerima jumlah pendapatan sebanyak 4,500. Perbelanjaan tetap dan perbelanjaan tetap bulanannya masing-masing ialah 2,880 dan RMX. Terdapat aliran tunai negatif sebanyak RM620. Hitung nilai X. Okey, sekarang ini pun sama konsep, lebih kurang macam soalan nombor 4 tadi. Okey, dia ada jumlah pendapatan 4,500. Kemudian ada perbelanjaan tetap dan perbelanjaan tidak tetap. Okey, dia punya amount dia 2,880 dan X. Okey, dan ada aliran tunai negatif. Maksudnya dia ada hutang lah. Okey, jadi kita nak cari dia punya nilai X tu. Jadi yang asal tadi tu dia punya pendapatan 4,500. Okey, kita tolakkan dengan perbelanjaan tetap. Yang pertama 2,880 tolakkan dengan tak tetap. Okey, nilai X sama dengan dia punya baki ataupun hutangnya ialah sebanyak negatif 620. Okey, sebab dia negatif. Jadi kita pindahkan X ni ke sebelah kanan, negatif akan jadi positif. Negatif 620 pindah ke sebelah kiri akan jadi positif. Jadi X sama dengan 4,500 tolak 2,880 tambah 620. Kita guna kalkulator. 4,500 tolak 2,880 tambah 620. Jawapannya RM2,240.
So, pilihan jawapannya ialah C. Okey, pilihan jawapannya ialah C, RM2,240. Okey, sekarang tengok pula soalan yang ke-6. Okey, apakah yang dimasukkan dengan aliran tunai negatif? Okey, tadi baru kita tengok aliran tunai negatif kat soalan 5. Sekarang ditanya takrifan dia. Okey, aliran tunai negatif. Okey, tengok pilihan jawapan yang pertama, jawapan A. Jumlah pendapatan melebihi daripada jumlah perbelanjaan. Okey, ini kalau pendapatan lebih daripada perbelanjaan, ini ialah positif. Okey, sebab ada balance lagi, ada baki. Okey, yang kedua, pilihan jawapan B, jumlah pendapatan sama dengan jumlah perbelanjaan. Okey, kalau sama, bukan positif, bukan negatif lah kalau sama. Jadi tak ada aliran lah, hanya kosong aliran dia. Okey, C pula, jumlah perbelanjaan kurang daripada jumlah pendapatan. Okey, ini sama macam soalan A, dia akan menghasilkan aliran tunai yang positif. Okey, cuma tukar ayat saja. Okey, dan D, jumlah pendapatan kurang daripada perbelanjaan. Okey, maksudnya perbelanjaan melebihi pendapatan, so dia akan menghasilkan aliran tunai yang negatif. Okey, jawapannya ialah D. Okey, aliran tunai negatif ialah jumlah pendapatan kurang daripada jumlah perbelanjaan. Okey, soalan yang ke-7. Antara berikut yang manakah bukan merupakan pendapatan aktif? Okey, aktif ni kita punya main source kita lah, ataupun sumber utama kita dapat pendapatan. So yang pertama, gaji memang wajib lah. Kerja tak kerja ke, kerja sendiri ke, swasta ke, gaji tu adalah pendapatan paling aktif. Yang kedua, allowance. Biasanya ada diberikan allowance. Faedah. Faedah bukan pendapatan aktif. Okey, so kita ulang balik. Takut terkeliru. So yang pertama, pendapatan ni ada dua. Pendapatan, kita terangkan sikit. Pendapatan ada dua. Yang pertama ialah aktif. Yang kedua ialah pasif. So apa yang dimasukkan dengan aktif ni? Pendapatan utama lah. Utama. So yang ni yang kedua lah. Jadi apa contoh pendapatan aktif ataupun pendapatan yang utama ni? Gaji, allowance, commission. Lagi ada contoh lain tak? Gaji, allowance, commission, dan sumber yang lain lah. Pasif pula ataupun sumber pendapatan yang kedua, apa dia? Contohnya seperti apa? Sewa yang diterima, kemudian faedah. Ada lagi tak? Dividen. Ini antara sumber pendapatan pasif. Jadi kat sini kita tengok gaji, mula-mula tadi gaji ialah aktif. Ni aktif. Allowance pun aktif. Faedah ni pasif. Dan commission ni ialah aktif. So jawapannya ialah C. Faedah sebab dia pendapatan pasif. Alright. So kita dah selesai pun menjawab contoh-contoh soalan kata 1 bagi tajuk matematik kewangan matematik pengguna pengurusan kewangan. Okey, seperti biasa jangan lupa subscribe channel YouTube saya Cikgu Fazli Handsome. Jika ada sebarang komen, teguran, pertanyaan dan sebagainya, boleh tuliskan pada ruangan komen. Dan jika inginkan nota-nota yang saya gunakan dalam video saya, boleh subscribe channel Telegram saya Cikgu Fazli Handsome. Okey, sehingga kita berjumpa lagi untuk video yang akan datang. Bye.